Menghadap sana. Oh, menghadap sini. Sini. Boleh. Boleh ni sekali. Oh, ni ada ni. Tak apa. Ada sana. Tak ada. Tak ada. Testing. Testing one. Testing. Okey. Dia punya bateri insya-Allah. Boleh insya-Allah. Kita sambil-sambil lah santai-santai. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama dalam satu majlis, iaitu untuk kita ingat memperingati bersempena dengan program gotong royong Ansar di Rimbunan Kasih untuk membina musalla, masjid ataupun surau, yang mana insya-Allah mudah-mudahan program ini akan dapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayang Allah memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada manusia yang menyediakan diri dia, fikiran dia, kehidupan dia itu untuk membantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman, wahai orang beriman, tolonglah apabila kamu menolong agama Allah, tolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kaki-kaki kamu untuk kamu boleh beristiqamah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam keadaan riuh rendah di di stadium Bukit Jalil Malaysia lawan Thailand pada malam ni, dan Malaysia dah skor 1. Sempat tengok berita highlight. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita ingin menyambut satu perasaan yang bahawa Allah SWT memberikan kesempatan pada kita. Jadi sebenarnya macam mana yang kita gambarkan mungkin pada tengah hari tadi dalam perbincangan selepas zuhur tadi, bahawa Allah SWT menjadikan kita orang yang biasa semasa kita dalam keadaan menunggu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat.
apabila 10 tanda kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW datang, maka pada masa itu kedatangan tanda-tanda kiamat itu dia akan datang dengan cepat. Lepas satu, lepas satu. Cepat dari satu sudut, kita tidak sempat fikir banyak benda. Kerana hektiknya, kerana susahnya, kerana ancaman yang ada, kerana kesusahan, kerana mungkin tekanan-tekanan yang ada kepada manusia pada masa itu. Mereka hanya berharap kepada sesuatu yang boleh menyelamatkan mereka. Kalau mereka kurang imannya, mereka akan berharap ada yang menyelamatkan dunia mereka. Makanannya, minumannya, ekonominya dan sebagainya. Mereka menunggu savior pada masa itu. Kerana Al-Masih Dajjal tidak akan keluar sehinggalah fitnah menjadi kemuncak. Jadi begitu juga bagi mereka yang beriman. Pada masa itu, mereka dalam keadaan sibuk juga. Susah hati. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada, dan kemudian mereka sibuk berhadapan dengan ujian-ujian dan fitnah. Lagi dekat nak keluarnya Al-Masih Dajjal, lagi banyak fitnahnya. Mungkin pada masa itu mereka sibuk dikejar, melarikan diri. Sebahagian daripada mereka mungkin nyawa-nyawa mereka terancam. Sebahagian mereka mungkin kesihatannya diganggu. Mungkin sebahagian daripada mereka diboikot sehingga dipulaukan. Hidup dalam keadaan bersendirian. Malahan mungkin ada di kalangan orang beriman yang akan ditangkap, dizalimi, dianiaya. Kerana pada masa itu, sebelum keluarnya Al-Masih Dajjal, dia akan pastikan orang beriman ini dalam keadaan tidak boleh bangkit melawan. Dan inilah perkara yang menyebabkan pada masa itu kita tak perasan, tak rasa masa berlalu begitu pantas. Setelah tanda-tanda 10 tanda besar kiamat keluar, maka pada masa itu kita tak perasan. Sekejap aja. Malahan mungkin perasaan kita itu tidak fokus kepada kehidupan sehingga kita rasa dia punya kita kata hantaman dia, ancaman tadi. Dan di sinilah kita ingin sama-sama dengar tak? Tak dengar. Mungkin kena ada apa? Bateri. Subhanallah. Saya cuba jerit sikit lah kot. Tapi belakang sana tak dengar . Tak, bukan salah tu, salah ni. Bateri. Cuba cek bateri. Jadi mungkin pada masa itu kita akan berada dalam keadaan kesusahan yang sangat sampai kita tak perasan. Boleh. Dengar. Baik. Sebab itulah pada malam ni kita ingin buat muhasabah dalam masa yang ringkas untuk kita melihat semula kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini benar-benar layak untuk menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa maksud pilihan Allah ini? Kita berada dalam keadaan mendapat rahmat dan barakah dalam amalan kita. Maksudnya amalan kita ini Allah izin, bukan saja kita boleh beramal, tetapi amal itu mendapat satu kekuatan. Sehingga kekuatan itu menjadi berkembang, menjadi barakah dalam kehidupan kita. Dan di sinilah kita ingin sama-sama mendekati sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita benar-benar terpilih menjadi orang-orang yang berjaya insya-Allah di dunia dan di akhirat. Antaranya perkara yang penting untuk kita rasai ialah bagaimana kita ingin menjadikan seluruh hidup kita ini ibadah. Iaitu kita menjadikan seluruh hidup kita ini untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Dan Tuhan yang telah menjadikan kamu dan Tuhan yang menjadikan orang sebelum kamu, supaya kamu mendapat takwa. Dan di sinilah Allah gambarkan kepada kita supaya kita sentiasa menjadikan seluruh hidup kita ini ibadah. Jadi walaupun kecil yang kita buat tu tetap ibadah. Ini perkara yang paling penting sekali. Apa maksud ibadah? Ibadah ini maksudnya ialah ibadah yang akan menjadi kenderaan, menjadi jalan untuk kita lebih mengenal Allah dan lebih dekat dengan Allah. Untuk kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pengertian ibadah kepada orang yang duduk dalam tarbiyah, orang yang duduk di dalam proses untuk membina kekuatan. Iaitu ibadah ini bermaksud bukan hanya sekadar ikhlas. Bukan hanya sekadar kita buat apa yang syariat suruh. Apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Tapi ibadah ini hakikatnya yang sebenar ialah hati kita, fikiran kita, kehidupan kita ini sentiasa bertawajuh kepada Allah. Istilah yang digunakan oleh ulama-ulama muhakkikin, tawajuh. Tawajuh ni maknanya dalam bahasa kita ni, kita menghadap Allah. Macam kita menghadap sama-sama kita ni. Jadi kita menghadap Allah dengan hati kita. Merasakan bahawa setiap yang kita lakukan itu, kita nak memberikan, kita nak mendapatkan keredaan Allah, nak berubudiah. Maknanya, yang kita datang, yang kita buat, makan, minum, tidur, apa sajalah yang kita lakukan, semuanya dalam rangka nak menghadap Allah. Kerana Allah perintah. Hatta kita makan pun, kenapa makan? Dalam hatinya kerana nak taat pada Allah, saya makan. Kenapa minum? Saya nak taat pada Allah, sebab tu saya minum. Kenapa saya pergi melakukan kerja-kerja yang ada? Kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja dakwah. Kenapa saya melakukan kerja-kerja nak mencari nafkah? Segala perkara kerana Allah perintah. Jadi bila hati kita merasakan bahawa itu semualah perintah Allah, semua itu adalah perintah Allah, maka kita sudah mula berjalan untuk mendidik hati kita bertawajuh dengan Allah. Maknanya kita nak merasai bahawa kita buat tu kerana perintah Allah, dan kita merasa Allah melihat kita. Kita merasakan Allah melihat. Itu yang paling kuat sekali kan. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasul SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Atau Rasulullah SAW. Kamu beribadah kepada Allah. Kamu menyembah Allah, seolah-olahnya, ka'annaka tarah. Seolah-olahnya, kamu melihat dia, melihat Allah. Jadi Nabi menggunakan perkataan ka'anna, seolah-olah. Tetapi sekiranya kamu tidak melihat dia, tak boleh nak melihat Allah. Perbuatan Allah pun kita tak boleh nak perasan, sifat Allah pun tak boleh nak perasan. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam apa yang ada dalam diri kita, dalam sekeliling kita pun kita tak perasan. Maka sekiranya kamu tidak boleh melihat Allah, maka yakinlah, sedarlah, pastinya Allah melihat kamu. Jadi ulama-ulama menggambarkan, kita nak kena latih diri kita, nak train diri kita, apa sahaja pun yang kita lakukan, kita nak rasa Allah tengok kita. Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam pemikiran kita, yang kita rahsiakan, yang kita simpan. Inilah maksud tawajuh. Tawajuh ni apa? Kita sentiasa berada dalam keadaan merasai Allah melihat kita. Allah memandang kita. Maka kita pun berhadapan dengan Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Kita pusing kanan, pusing kiri, pergi depan, pergi belakang. Buat apa sahaja, kita diperhatikan oleh Allah. Maka sebagai hamba, kita pun bertawajuh. Kita pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati kita akan rasa seronok dan senang. Pada ketikanya, kita pun syukur. Alhamdulillah. Hati kita rasa sedih. Hati kita rasa susah.
diuji oleh Allah, maka hati kita boleh sabar. Sebab kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Allah SWT panggil kita pulang, menghadap dia di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab, kita akan berdepan dengan Allah. Kita dah menghadap dah Allah di dunia ni. Kita dah menghadap dah Allah. Kita pergi ke mana pun, kita merasai Allah memerhatikan kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita sembunyikan, mengetahui apa yang kita rahsiakan. Maka hati yang menghadap Allah tadi adalah hati yang berubudiyah. Apabila kita merasai kita diperhatikan oleh Allah, maka ketika itulah ubudiyah itu akan menjadi satu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi apabila hati kita itu benar-benar bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah, maka itulah digambarkan sebagai musyahadah. Ini istilah tasawuf. Musyahadah ni maknanya kita dapat melihat dan memerhatikan Allah. Sampai peringkat kita kenal Allah. Tetapi sebelum kita nak kenal Allah, kita nak kena rasa dulu. Nak kena latih dulu dalam diri kita yang Allah melihat kita. Ni malam-malam. Malam-malam kita duduk seorang-seorang. Malam-malam kita duduk dalam bilik kita sedang berehat, kita seorang-seorang. Mungkin kawan-kawan kita, keluarga kita dah tak ada. Semua dah tidur, mungkin dah keluar, dah balik rumah masing-masing. Tetapi kita ada bersama Allah. Dan inilah satu perasaan yang akan menyebabkan kita sentiasa melaksanakan ubudiyah lillahi wahdah. Apa sahaja yang kita lakukan, itu ibadah. Kalau kita tengok tadi, sebahagian daripada kita, apa nama buat ni? Buat batu ikat batu kan? Ikat batu. Kemudian selepas tu kita dah sebarkan, ratakan tanah tadi, pasir kan. Kemudian kita nak simen dan sebagainya. Pagi-pagi sebelum tadi pula kita ada sebahagian gotong royong di ladang. Segala yang kita lakukan, kita nak kena latih. Untuk kita nak dekat dengan Allah tadi, untuk kita benar-benar berubudiyah, kita nak latih. Allah melihat saya. Allah mengetahui apa yang saya rahsiakan. Allah mendengar apa yang saya bisikkan. Dan Allah maha melihat apa yang saya sembunyikan. Jadi kita nak rasa tu. Maknanya sekiranya kamu nak berubudiyah pada Allah, dan kamu tak nampak Allah, maka pasti Allah melihat kamu. Jadi inilah merupakan salah satu daripada tanda-tanda bahawa Allah memilih kita. Apabila Allah memilih seseorang itu, maka dia akan jadikan hatinya, pemikirannya, kehidupannya itu sentiasa berada dalam keadaan ibadah. Maksud ibadah tadi yang lebih dalam lagi, selain daripada kita nak ikhlas, selain daripada kita nak ikut syariat, yang haram kita tinggal, yang makruh kita benci, yang sunnah kita tambah-tambahkan, yang wajib kita lakukan dengan penuh kecintaan. Maknanya kita ikut apa yang syariat sebut tadi. Dan selain daripada kita gambarkan itu, kita nak kena tengok hati kita. Adakah hati kita menghadap Allah? Macam kita duduk menghadap sekarang, tapi kita tak bolehlah nampak Allah. Kan? Mata kita, pemikiran kita dan sebagainya tak boleh nak capai. Sebab Allah SWT ni terlalu mulia, maha mulia. Kita tak layak nak tengok dengan mata kita yang penuh dengan kelemahan. Penuh dengan, kita kata, mata yang penuh dengan dosa. Ataupun mata yang penuh dengan keaiban-keaiban sebagai makhluk. Tak layak kita nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hati kita diberikan oleh Allah satu kekuatan. Iaitu dengan perasaannya merasai. Subhanallah. Subhanallah. Perasaannya merasai bahawa kita sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ada lagi? Tak ada? Habis. Bateri tu habis. Alhamdulillah. Jadi memang Allah uji kita kan. Kita tengok ada masalah mikrofon ke, ada masalah tu ke, apa saja masalah kan. Allah sedang kan memandang kita, memerhatikan kita. Allah sedang memerhatikan kita, apa yang kita buat, macam mana kita nak sabar ke, nak syukur ke, kan, nak marah ke, nak jadi baran ke kan. Ataupun kita nak jadi orang yang tidak karuan ke. Semua diperhatikan oleh Allah.
Jadi bila kita rasa begitu, barulah kita berjalan sedang bertakaruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah apabila datang 10 tanda-tanda besar hari kiamat, masa tu insyaAllah kita bersedia. Bukan bersedia sebab kita semakin kuat, semakin hebat fizikal kita, harta kita. Mungkin fizikal kita kan diseksa. Mungkin fizikal kita ditahan, disakiti. Mungkin harta kita dirampas. Mungkin kekuatan kita kan telah dicatu, dipotong. Tetapi kita menjadi kuat berhadapan dengan 10 tanda-tanda besar kiamat kerana hati kita bertawajuh dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita suatu kebahagiaan dan ketenangan. Ya, sebab itulah insya-Allah salah satu daripada tanda-tanda Allah SWT memilih kita ialah apabila dia memilih kita untuk sama-sama mendekati dia dalam keadaan menghadap kepada dia, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pada malam ni ada 3 doa. 3 doa seorang yang boleh memimpin diri dia. Tiga perkara yang kita pohon supaya kita ni ada kekuatan untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin yang merupakan pemimpin kalau bahasa bahasa orang putihnya dipanggil spiritual and effective leaders. Kan? Pemimpin yang ada kerohanian dan yang berkesan. Sebenarnya ada 5 doa, 5 doanya. 2 doa saya simpan kat tampil 4. Tampil 3, sekarang ni saya kita ceritakan 3 doa. Yang pertama sekali, mereka yang berada di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan perjuangan jihad fisabilillah, maka sentiasa dia mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya hati yang kaya, yang tidak ditembusi oleh cinta kepada dunia. Jadi kerana hati yang kaya itu ialah hati yang akan menjadi sumber mata air segala kebaikan. Jadi orang yang diberikan oleh Allah kekayaan pada hati tadi, maka Allah akan memberikan kepada dia kebaikan demi kebaikan. Tak apa. Jadi di sinilah kita lihat yang pertama sekali kan, kita tengok di kalangan manusia hari ini walaupun dia banyak harta, walaupun dia banyak kita kata pangkat, kuasa, semua ada kat dia. Tetapi bila hatinya miskin, dia akan merasai serba tak cukup. Serba tak cukup. Sehingga dengan sebab serba tak cukup, dia tak boleh nak walaupun bagi sikit pada orang yang memerlukan. Dia jadi bakhil. Dia jadi, kita kata apa, bahasa orang putih stingy kan. Dia kata, orang lokek lah itu kan. Nak buat kerja, berkira. Nak buat ni, berkira. Semuanya. Dalam keadaan yang berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah Taala tutup dia daripada menjadi manusia yang baik, yang terbaik. Bagaimana digambarkan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik di kalangan manusia itu ialah mereka yang paling banyak bermanfaat. Yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Jadi rupa-rupanya orang yang boleh tolong orang, suka tolong orang yang suka tolong agama, maka dia itu orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita hari ini nak kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang yang kaya hatinya. Kerana kekayaan pada hati itu adalah merupakan sumber mata air pada segala kebaikan. Dan cinta kepada dunia itu adalah merupakan punca segala kerosakan dan kejahatan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita hati yang hebat, yang besar tadi, yang kaya tadi, maka dia akan lapang walaupun dalam keadaan miskin. Miskin, tak ada apa.
tapi dia boleh bersedekah. Kita tengok ada beberapa uji kaji yang dibuat oleh orang-orang yang ada lah. Dia pergi jumpa orang kaya-kaya nak minta sedekah, kan? Orang kaya-kaya tak bagi pun. Tetapi apabila dia pergi jumpa orang miskin-miskin yang tak ada makan pun, kan? Minta sikit, dia ada makanan, dia bagi separuh. Bagi kat dia, separuh bagi dia makan sendiri. Jadi sampai peringkat manusia hari ini melihat kekayaan hati yang ada pada orang yang susah tadi, sehingga menangis. Kita tengok pun sedih, menangis. Kenapa? Kerana kehebatan. Dan apabila Allah memilih kepada seseorang itu kekayaan pada hati, maka dia tidak bakhil untuk berjuang dan berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang pertama yang kita kena minta. Kita kena minta jangan kita jadi orang yang dengki. Kita tengok orang tu baik sikit, orang tu hebat sikit, orang tu ada kebaikan dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita melihat seseorang itu ada kebaikan, ada kelebihan daripada kita, ataupun ada sesuatu yang baik, kita pun mula dengki dengan dia. Kita mula rasa hasad dengan dia. Kita mula rasa bahawa kita ni tak ada apa-apa, lemah dan sebagainya. Kerana orang tu lebih baik daripada kita. Maka sehingga kita rasa bakhil, kita rasa susah untuk menolong orang lain. Untuk apa lagi nak menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, dan kita hendaklah sentiasa minta pada Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dalam rangka aku ingin menjadi seorang yang kau redha, dalam rangka untuk menjadi seorang yang boleh memimpin diri dan memimpin umat, terutama ketika mana umat hari ini berpecah, umat ini dalam keadaan berbagai-bagai kelemahan. Engkau berilah kekayaan pada hati ini, supaya hati ini benar-benar mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan, iaitu redha-Mu, ya Allah, kita minta. Yang kedua, kita mohon kepada hati kita, supaya kita mohon pada Allah supaya kita tak bergantung dengan makhluk. Kita suka dengan seorang, kita sayang dengan seorang, kita sanjung seorang, kita hormati dia, dan maka timbullah perasaan pergantungan, perasaan harapan, perasaan untuk menjadikan seseorang itu sebagai tempat fokus kita. Maka salah satu tanda kelemahan kita bila kita bergantung dengan makhluk. Bila kita bergantung dengan seseorang, walaupun dia bernama suami, walaupun dia bernama isteri, ataupun ayah, ataupun ibu, ataupun anak, ataupun bos, ataupun syarikat, ataupun ketua kita. Apabila hati kita letak pergantungannya, harapannya, tawakalnya tadi itu kepada manusia, kepada makhluk, maka pada ketika itulah kita telah menjadi seorang yang paling lemah sekali, hamba Allah yang paling lemah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya makhluk itu tidak boleh buat apa-apa. Makhluk ni dia penuh dengan kelemahan. Hari ini dia ada bersama kita, mungkin esok dia dah tak ada dah. Sama ada dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Sama ada dia meninggal dunia atau kita meninggal dunia dulu. Ataupun sama ada berlaku perkara-perkara yang lain. Jadi sebab itulah nombor dua, kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, hati kita ini hanya bergantung, harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah. Supaya hati kita ini benar-benar menyanjungi Allah, merasai kekayaan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila hati kita tidak bergantung dengan makhluk, maka apabila sampai satu perkara, berlaku satu perkara, qada dan qadar Allah, maka pada ketika itu kita ada Allah untuk berkata-kata, bermunajat, minta tolong, minta segala yang kita hajatkan tadi. Dan sebab itu yang kedua, hendaklah kita sentiasa minta kepada Allah untuk supaya kita tidak meletakkan makhluk lebih dekat daripada Allah di dalam hati kita ini, supaya mudah-mudahan kita tidak akan bergantung kepada makhluk. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan mata Allah, kita tak boleh bergantung bukan pada makhluk yang kita kata manusia tadi, kita juga tak boleh bergantung dengan diri kita sendiri. Kita tak boleh bergantung dengan diri kita. Dengan diri kita pun kita tak boleh bergantung. Kenapa? Sebab kita sendiri banyak kelemahan. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita. Kita boleh sembahyang,
Kita boleh beramal, boleh buat benda-benda ibadah yang hebat-hebat. Tetapi bila kita rasa ibadah tu kita punya, kita yang buat, kita yang hebat tadi, maka lepas daripada itu terputus. Allah tarik balik. Jadi sebab tu pada hari ini salah satu sebab kenapa kadang-kadang kita baca Quran kita tak rasa tenang. Kita berzikir, kita tak rasa tenang. Kita solat, kita tak rasa tenang. Kenapa kita buat sesuatu yang sepatutnya kata Allah, kata Nabi, kita akan jadi tenang, tetapi kita tidak tenang. Kerana bila kita buat sesuatu, kita masih merasakan aku yang buat. Aku yang punya. Amal tu aku yang punya. Amal tu aku yang buat. Aku yang pandai. Aku yang tahu A, B, C sampai habis. Jadi kita rasa kita punya. Bila kita rasa kita punya, maka mulalah kita akan merasa ujub dengan diri kita. Kita tengok orang lain rasa rendah dah, tak ada apa dah. Allah dia cakap ni semua, aku dah tahu. Kan dia ni Allah apa pun aku dah tahu semua. Kan. Jadi kalau dia buat tu Allah aku lebih baik daripada dia, maka timbul perasaan ujub. Perasaan ujub ni akan menjadi berhala dalam diri kita sehingga kita akan terputus daripada Allah. Jadi sebab itulah kita tidak boleh bergantung dengan makhluk walaupun makhluk itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Sebab itulah setiap kali kita melakukan sesuatu mesti ada adabnya. Mesti ada adabnya. Apa adabnya? Antaranya dalam hati kita minta izin pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kan, kalau kita nak berdoa, kita minta izin ke Allah, ya Allah, aku boleh berdoa dengan izin-Mu, aku boleh berkata-kata dengan kehendak-Mu, ya Allah. Kita pun minta apa kita nak. Selepas tu kita habis, ya Allah, bukanlah ini doaku, doamu, ya Allah. Bukan inilah kehendakku, kehendakmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi bila kita sebut, itu tanda rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa itulah pergantungan kita akan mula semenuhnya kepada Allah. Sehingga kan kita tak rasa satu pun yang ada pada kita ini daripada diri kita. Kita punya, tapi semua itu Allah punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua, termasuk kita semua. Ya sebab itulah bila kita minta pada Allah, ya Allah, hari ini hati aku ni masih bergantung dengan makhluk. Sebab tu Allah tak tolong. Kadang-kadang kita doa nangis-nangis, tapi hati kita masih bergantung dengan makhluk. Kita ada masalah, nombor satu yang kita tanya, nombor satu yang kita soal, kawan kita, ibu kita, ayah kita, suami kita, isteri kita. Nombor satu makhluk dulu kita sebut. Kita ada sakit, kan? Sakit, nombor satu cari doktor pakar dulu. Cari doktor dulu. Makan ubat dulu. Kita tak pernah pun rasa sakit daripada Allah. Dan kita tak pernah pun rasa Allah lah yang menyembuhkan penyakit itu. Maka tentulah Allah SWT akan murka kepada hamba-Nya yang tidak meletakkan Allah sebagai Rabb-Nya, Ilahnya, sebagai Tuhannya. Maka sebab itulah kita minta pada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati aku ini bergantung pada makhluk, walaupun diri aku sendiri. Minta kepada Allah supaya hati kita ini bebas daripada segala bentuk syirik, segala bentuk perkara-perkara yang akan menjadikan kita terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena minta yang ni. Sebab tu bila kita doa ada adabnya. Adab apa adab doa ni? Adab doa ni nombor satu, kita kena yakin Allah akan beri. Yakin. Yakin. Kemudian kita kena minta pada Allah SWT dengan sepenuh keikhlasan. Ikhlas. Kita minta ni sebab kita nak dapat redha Allah. Kita doa ni sebab nak dapat redha Allah, bukan sebab nak dapat dunia. Kemudian seterusnya kita menyerahkan diri kita, rendahkan diri kita. Malahan kita nak merasai kita ini sangat-sangat fakir. Bukan saja tawaduk, rendah diri, kita rasa tadaruk, kita rasa fakir, kita rasa memerlukan Allah. Jadi kita doa tu mungkin tak banyak doa kita, tapi itulah doa yang akan Allah berikan. Jadi terhijab kita daripada Allah tadi, cukup dengan kita rasa kitalah yang doa, kitalah yang semayang, aku yang punya, aku yang hebat,
Aku yang ibadah. Cukup dengan kita rasa ujub dengan diri kita tadi, maka Allah menghalang doa-doa kita. Allah menghalang amalan kita daripada menjadi amalan yang rahmat dan barakah. Jadi sebab tu kita kena tengok balik kehidupan kita ni. Benar-benar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada ceritakan ketika misi di Aceh, tsunami dulu. Satu ketika kuliah subuh seorang ustaz daripada Aceh, Indonesia. Dia bagi kuliah subuh. Dia cerita pengalaman dia kena tsunami. Dia kata pagi tu lebih kurang pukul 9 lebih selepas gempa bumi, maka dia kata dia nampak di laut, laut telah mula surut, tak ada air dah. Kemudian daripada tengah laut datang setinggi 2-3 pokok kelapa, datang laju, langit jadi gelap. Maka ketika itu dia di rumah, kata ustaz tu. Dia di rumah, kemudian dia kata dia tarik anak dia isteri, mari dia pergi tarik anak dia pergi ke kereta, masuk kereta nak lari. Maka dia kata baru nak pergi kat kereta, air dah sampai. Kalau di Melabuh tempat kami pergi tu, Melabuh, tempat nama Melabuh, kan, epicenter, tempat bermulanya tsunami tu, kan, kelajuan airnya 900 km sejam. Maka dia kata bila sampai air, kena dia tengok dia, isteri dia dan anak-anak dia disapu habis, terpelanting, kereta dia habis, rumah dia hancur. Dia nampak dia terpusing-pusing dalam air, kan. Akhirnya dia macam tak sedar, arus kuat, tak boleh nak berenang, tak boleh apa. Akhirnya tiba-tiba dia tersedar di tengah laut. Dekat tangannya dia pegang papan. Dia tengah berpaut pada papan dalam keadaan sedar tak sedar. Yang dia tersedar tu, dia kata, kan, tengok dia dekat tengah laut, tak ada daratan, tak nampak daratan. Dia berpegang pada papan. Dia mencari kalau ada orang, ada kapal yang boleh tolong. Dia kata, aku mencari, tak ada orang boleh tolong. Aku hanya melihat lautan yang luas dan aku tidak melihat pun daratan, kata ustaz tu. Tiba-tiba dia kata dalam keadaan begitu, dia melihat dari jauh seekor ular besar. Ular tu kata sebesar pokok kelapa, besar, sedang berenang menuju ke arah dia. Maka tiba-tiba timbul perasaan takut. Maka dia pun kata, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Jauhkanlah aku daripada bahaya ular ni. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah. Tiba-tiba dia kata ada satu ombak besar, pukul ular tu tercampak, hilang daripada pandangan. Maka dia pun mula rasa, Alhamdulillah. Baru ucap Alhamdulillah. Tak lama selepas itu, tiba-tiba dia kata, satu ombak pukul dia. Tercampak papan dia tu. Tenggelam dia. Nak berenang dah tak larat dah, dia kata. Maka ketika aku tenggelam, baru aku perasan. Rupanya sepanjang aku dekat tengah laut tadi, aku tak bergantung pada Allah untuk aku tak lemas, aku bergantung pada papan tadi. Dia pegang papan tu menyelamatkan dia daripada lemas, dah tak larat dah tak mampu dah dia nak berenang, akhirnya tenggelam. Maka ketika itulah dia rasa, ya Allah, aku syirik padamu, ya Allah. Aku syirik tengah tenggelam tu. Aku syirik padamu, ya Allah. Dia pun minta ampun. Kalau aku mati, aku redha, ya Allah. Tapi kalau engkau selamatkan aku ingin mati bertemu dengan anak aku dan isteri aku. Dia minta ke Allah. Aku syirik, ya Allah. Dia pun istighfar, dia la ilaha illallah. Masa tengah tenggelam tu, dia cerita. Akhirnya Allah izin ada satu ombak daripada bawah. Sebab tsunami ni rupanya dia ada banyak ombak. Ada banyak ombak dalam tu. Ombak tu pukul daripada bawah, tercampak keluar tinggi, melambung macam ular tadi juga. Tiba-tiba dia terhempas, dia pingsan, dia kata. Dia tak sedar apa-apa. Kemudian dia buka mata dia tengok dia dah terdampar kat pantai. Dia tengok ada orang datang. Orang tu adalah orang kampung dia juga. Maka dia pun kata, kan, bila orang tu datang kat dia, kan, kau nampak tak anak isteri aku? Maka orang kampung dia kata, Alhamdulillah Pak Ustaz. Dia kata anak isteri Pak Ustaz selamat. Dia pun menangis. Ya Allah, ya Allah. Maka dia cerita pada pagi itu, dia kata kita ni hidup tak pernah pun bergantung pada Allah. Kalau kita kerja dengan kerajaan,
Kalau kita bisnes, kalau kita duduk kerja dengan swasta, maka tiap-tiap bulan dia kata ada duit, ada gaji. Maka kita tak rasa pun gaji itu daripada Allah. Kalau kita berniaga, tak rasa pun niaga tu, untung tu daripada Allah. Kita rasa itu semua daripada kita. Aku kerja, aku pandai berniaga, aku pandai buat. Maka kita tertipu dengan diri kita. Kita tak pernah pun rasa Allah yang bagi rezeki pada kita. Sehingga kan kita sanggup melakukan maksiat dan mungkar di hadapan Allah. Dan kita tak rasa apa rezeki kita, makan, minum, kesihatan, masa, kawan-kawan, keluarga, semua yang kita suka. Tak rasa itu semua rezeki daripada Allah. Tak rasa kita tertipu dengan diri kita. Dia kata hari ini ramai manusia syirik kepada Allah. Saya, dia kata, rasa aman bila ular tu dipukul keluar jauh. Dan saya rasa aman sebab saya ada papan yang saya bergantung. Saya tidak lemas. Tapi bila Allah pukul papan habis jatuh, saya tenggelam. Baru saya tahu rupanya aku bergantung dengan papan. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan, dalam mata Allah, kita nak kena minta pada Allah supaya hati kita ini jangan bergantung dengan makhluk. Supaya hati kita kenal Allah. Supaya hati kita benar-benar memahami hakikat kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala yang berlaku itu merupakan daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Cuba cakap apa yang daripada kita. Kalaulah diri kita ni kita punya, sudah tentulah kita tak nak jadi muka kita macam ni kan. Mesti nak jadi muka macam handsome macam. Siapa paling handsome kat Malaysia ni? Aaron Aziz ke? Ke dah tua dah dia? Shah Rukh Khan kalau Hindustan dululah kan. Tak kira lah siapa-siapa. Kalau kita belajar, kita jadi orang paling pandai. Paling pandai nombor satu. Kalau kesihatan, kita orang paling sihat. Tapi apa yang ada pada kita ni? Apa yang Allah beri? Malahan nyawa kita ni pun Allah bagi. Dia ada masanya. Ada masanya. Satu ketika Allah akan ambil umur kita ni. Allah akan hapuskan hidup kita ni. Jadi sebab itulah kita kena minta pada Allah. Jangan sampai kita letakkan diri kita tempat bergantung. Jadi untuk itu, maka bagaimana caranya? Kita nak kena rasai kekuasaan Allah. Nak kena merenung semula. Tengok rumput. Macam ni ada rumput di depan ni kan. Tengok rumput, tengok pasir. Jangan tengok pasir saja, tengok rumput saja. Kita melihat rumput ini adalah makhluk Allah. Inilah ciptaan Allah. Allah yang maha berkuasa. Allah boleh hidupkan rumput. Allah boleh tumbuhkan dia. Dan Allah boleh hancurkan dia. Aku pun sama. Hari ini aku hidup, aku sihat. Besok mungkin Allah ambil kesihatan, aku sakit. Hari ini aku boleh bekerja. Mungkin besok dah tak boleh buat apa-apa. Jadi kita melihat sesuatu. Kita mengenangkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Maka pada masa itulah, ya Allah, janganlah jadi hati aku ini, pemikiran aku ini bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan manusia. Walaupun dengan diri aku sendiri. Tapi engkau jadikanlah diri aku ini satu-satunya makhluk yang benar-benar hatinya itu bergantung kepadamu. Minta supaya hati kita bergantung pada Allah. Yang ketiga, doa yang kita nak kena pohon untuk kita benar-benar insya-Allah menjadi orang yang berwibawa, orang yang boleh kita kata memimpin di akhir zaman. Mungkin kita memimpin keluarga kita sendiri. Mungkin kita memimpin anak kita, isteri kita, suami kita. Mungkin kita memimpin diri kita sendiri. Tetapi kita boleh memimpin. Ialah kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, jadikanlah aku seorang yang boleh bermanfaat kepada dinmu dan kepada sekalian makhluk. Jadikanlah aku orang yang mampu bermanfaat kepada agama. Mampu dan bermanfaat kepada manusia dan makhluk. Minta Allah jadikan kita orang yang ada kemampuan. Orang yang tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Orang yang sentiasa boleh menolong orang. Membantu orang. Bukan orang yang sentiasa berhajat kepada manusia tolong kita, manusia bantu kita. Kita nak jadi orang yang boleh bermanfaat. Jadi apabila kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu, mudah-mudahan
Allah akan memberikan kepada kita kekuatan, dan akhirnya kita akan dapat satu perkara yang boleh membina kita, insya-Allah. Saya nak bacakan satu hadis. Hadis ini panjang, tetapi insya-Allah saya cuba ringkaskan. Daripada saya baca mafhum saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar hadis sahih daripada Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kita habis dengan hadis ni. Sesiapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, siapa yang tolong orang yang beriman daripada sebuah kesulitan di dunia ini, daripada kesulitan ada kat dunia ini, nescaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antaranya daripada banyak kesulitan yang ada di akhirat. Jadi bila kita tolong orang di dunia ni, maka kita jangan ingat kita tolong orang tu rugi. Oh, aku terpaksa tolong dia, aku keluarkan duit, aku keluarkan tenaga, aku keluarkan fikiran, aku bantu dia. Dia terima kasih pun tidak. Mungkin dia tak ada balas apa-apa pun. Orang miskin tertolong, tak dapat apa-apa pun. Tapi Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin itu daripada sebuah kesulitan yang ada di dunia, nescaya Allah akan memudahkan dia, menyelesaikan dia daripada kesulitan di antara banyak kesulitan di akhirat. Jadi kita ingat kesulitan ni kat dunia ni dah sulit dah susah dah. Kan? Mungkin tak ada kerja. Mungkin kat dunia ni kita kata tak ada makanan. Mungkin tak ada ubat penyakit kita. Mungkin kena boykot. Mungkin kena penjara. Mungkin kena seksa. Mungkin kena bunuh. Jadi kita ingat dah susah dah. Dekat dunia ni, orang beriman berhadapan dengan tentera-tentera Dajjal. Rupa-rupanya kesusahan di akhirat lebih hebat lagi. Sehingga kan ketika di akhirat kan, Nabi gambarkan dibangkitkan manusia itu dalam keadaan bertelanjang. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, tak malu ke ada orang telanjang sebelah kiri kanan depan belakang?" Maka Rasulullah SAW, kehebatan, kesusahan, kesulitan, kepayahan di akhirat sampai peringkat nak tengok sebelah pun tak mampu. Tak boleh, tak mampu, tak larat nak tengok sebelah sebab terlalu susah di akhirat. Kita ingat di sini susah dah. Mungkin kereta kita aksiden, kita rasa susah. Mungkin diri kita diboykot orang, kita rasa susah. Mungkin tak ada kerja, kita rasa susah. Tapi rupanya kesulitan, kesusahan di padang mahsyar lebih hebat daripada kesulitan di dunia. Lebih hebat. Sampai nak tengok orang pun tak boleh. Tak boleh. Bukan tak nak tengok, memang tak mampu nak tengok. Kesusahan pada hari akhirat. Maka Allah gambarkan, siapa yang menolong orang-orang beriman di dunia ini, Allah akan hilangkan satu kesulitan. Satu kesulitan. Lagi banyak kita tolong, lagi banyak Allah akan hilangkan kesulitan tadi. Sebab itulah kemuncak kepada ibadah adalah jihad fi sabilillah. Kenapa jihad fi sabilillah? Kerana jihad fi sabilillah ini dia bukan tolong seorang, dia bukan tolong dua orang, dia bukan tolong satu bangsa, dia bukan tolong satu negara, tetapi dia tolong agama Allah yang bermakna menolong semua orang beriman. Semua orang beriman. Apabila dia hidup dengan bersama perjuangan, dia hidup bersama jihad, dakwah dan tarbiyah, dia hidup bersama dengan perjuangan tadi, maka dia hidup bersama dengan satu kekuatan menolong agama Allah. Dan bila menolong agama Allah, dia bukan menolong seorang dua, dia bukan menolong 3 orang 4 orang, tapi dia menolong seluruh orang yang beriman. Maka di sinilah kemuncak kepada ibadah. Tapi nak buat yang itu, kita kena persiapkan diri kita. Maka kata Rasul lagi, dan sesiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang suka tolong orang, Allah akan tolong dia kat dunia dan kat akhirat. Dan sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, siapa yang menutup aib, kita tahu ada kelemahan, kita tahu ada keaiban, kita tahu ada sesuatu yang buruk pada saudara kita, pada orang Islam tadi, tapi kita tutup, kita tahan, tidak kita cerita ke orang, tidak kita ngumpat dan fitnah, tidak kita melakukan sesuatu yang mengaibkan dia, maka Allah akan menutup keaibannya
di dunia dan di akhirat. Allah akan tutup. Allah akan selalu menolong hambanya selama mana hambanya itu menolong saudaranya. Ini hadis sahih daripada Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Jadi apa yang kita boleh simpulkan sini? Seseorang yang boleh memimpin dirinya untuk benar-benar berubudiah pada Allah, dengan kenal Allah, dengan meningkatkan lagi ubudiah tadi, dia menghadap hati, dia rasa merasai dia diperhatikan oleh Allah, dia dilihat oleh Allah, dia berada dalam keadaan bagaimana Allah Ta'ala mendengar apa yang dia bisik, mengetahui apa yang dia sembunyikan. Malahan kemudian lepas daripada itu dia mula meminta kekuatan dan dia menolong agama Allah. Maka pasti Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, bantulah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah pada malam ini sekadar untuk kita menghidupkan suasana-suasana ingat memperingati. Maka marilah sama-sama kita membersihkan hati-hati kita dengan kita memperbanyakkan zikir dan fikir. Zikir ni kita mulakanlah dengan paling mudah sekali, tapi paling hebat, paling cepat nak dekat dengan Allah. Kita ingat zikir yang paling cepat nak pergi ke Allah, dekat dengan Allah. Zikir yang paling mudah, yang paling Allah suka, itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita baca banyak-banyak. Lidah kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita baca la ilaha illallah. Kemudian hati kita merasai tidak ada yang hebat melainkan Allah, tidak ada yang kuat melainkan Allah, tidak ada yang kaya melainkan Allah, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada yang menghina melainkan Allah, tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Bila disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohnya kita tengok pokok ni kan kat depan ni kan, pokok rumput ni katakan, tengok la ilaha illallah, hati kita la ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan pokok melainkan Allah, tidak ada yang hebat mencipta melainkan Allah. Jadi hati kita sentiasa mengagungkan Allah. Bila kita gembira, kita dapat syukur pada Allah, kita pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan nikmat melainkan Allah. Ya Allah, aku seronok hari ini, aku suka hari ini sebab nikmat Engkau ya Allah. Tidak ada yang maha memberi nikmat melainkan Engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita susah, susah, ada masalah apa, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan kesusahan melainkan Engkau ya Allah. Maka di situ kita sabar. Jadi la ilaha illallah ni satu yang luar biasa, yang digambarkan oleh Rasul sallam. Dalam satu hadisnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku sesuatu perkataan yang mana lebih baik daripada segala-galanya. Maka Allah pun berfirman kepada Musa, sebutlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, sesungguhnya la ilaha illallah ni semua orang ada dah. Semua orang ada. Maka Allah firman lagi la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Allah berfirman kepada Musa AS, ya Musa, sekiranya la ilaha illallah itu dibaca, difahami, dihayati oleh hamba-Ku dan ditimbang dalam satu timbangan, dan di sebelah timbangan itu seluruh alam ini, maka la ilaha illallah lebih berat daripada segala apa yang ada di alam ini berbanding dengan tadi la ilaha illallah. Kita ingat tak ada apa-apa kan? Ada. Banyak kan? Ulama-ulama menggambarkan kepada kita kenapa kita kena sebut juga, zikir juga, walaupun kita rasa hati kita keras sebagainya. Sebab setiap kali kita zikir, setiap kali kita sebut, setiap kali ada dalam hati kita merasai tentang la ilaha illallah tadi, maka setiap kali itulah Allah cabut titik-titik hitam daripada kita. Dosa kita Allah cabut. Dosa kita ni sampai kita tak rasa berdosa. Pekatnya hati kita ni, lebih pekat daripada malam yang ada kat luar ni. Lebih pekat lagi hati kita ni, gelap sampaikan kita tak rasa kita berdosa. Kita tak rasa bahawa kita ni bersalah pada Allah, tak rasa. Maka kita banyakkan la ilaha illallah. Maka kata Nabi, akan mentajdidkan iman seseorang. Kenapa? Kerana Allah cabut titik hitam, cabut titik hitam.
dengan satu kekuatan yang Allah akan berikan sehingga kita dapat beriman, merasai. Jadi kita kena mulakan dengan la ilaha illallah dulu. Dan juga zikir-zikir yang lain lah yang kita rasa seronok, mungkin selawat, kan? Mungkin istighfar dan sebagainya. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang mampu saya nak sampaikan malam ni. Insya-Allah malam ni saya ada ada perbincangan sekejap lagi. So kita kena, ni pun dah 1 jam lebih kurang. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kongsikan dapat manfaat. Insya-Allah mohon ampun kepada Allah Taala sekiranya ada kesalahan dan kesilapan dari kelemahan diri, dan mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian sekiranya ada satu yang mungkin tak sampai dan sebagainya. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa rabita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Antallah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاتك اللهم رابطتها وعدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.